Oke.
Okey. Sebelum kita mulakan kelas, kita tunggu kawan-kawan awak yang lain dulu. Kita tunggu 3 minit lagi. Kalau tak ada orang kawan-kawan awak yang masuk, kita teruskan je lah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Selamat tengah hari semua. Kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Okey. Semua sihat ke hari ini? Sihat. Nanti semua boleh catatkan kehadiran dekat ruangan chat untuk cikgu rekod kehadiran lah. Catat nama. Okey. Kita mulakan kelas kita. Boleh nampakkan slide cikgu? Boleh. Okey. Okey, hari ni kita belajar sama macam minggu lepas. Kita sambung je topik minggu lepas, iaitu objektif organisasi perniagaan. Itu tajuk yang terakhir lah. Okey. Sebelum kita masuk untuk tajuk subtopik yang seterusnya, cikgu nak kamu semua imbas kembali apa subtopik yang telah kita belajar minggu lepas. Susunan ni tak betul tau. Jadi cikgu nak kamu ingat kembali apa yang kamu belajar minggu lepas dan susun balik mengikut kedudukan dia. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey. Gambar yang pertama, maksud dia pelaksanaan sesuatu tugas yang telah ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan objektif organisasi perniagaan. Tu masuk apa? Masuk bahagian Pentadbiran. pentadbiran. Yang lain semua pentadbiran ke? Ya. Ya. Okey, yang nanti kita tengok jawapan betul ke tak? Okey, yang kedua. Aktiviti untuk merancang, menyusun, mengarah dan mengawal segala aspek pembiayaan dan pembelajaran dalam perniagaan yang berkaitan dengan wang. Apa dia? Bahagian fungsi apa? Kewangan. Okey, last sekali. Semua jawab kewangan ke? Ya. Ya. Ya, okey. Yang ketiga, aktiviti merancang sumber manusia, merekrut sumber manusia dan menilai prestasi kerja dan organisasi. Masuk bahagian fungsi yang apa? Pengurusan sumber manusia. Kita tengok jawapan dia. Betul. Jadi kamu betul-betul fokus. Ada 3 lagi. Betul tak minggu lepas kita belajar 6 subtopik? Betul. Betul. Jadi gambar yang keempat, teknologi pengkomputeran tu masuk bahagian fungsi yang apa? Teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Okey, yang kedua, penyelidikan dan pembangunan melibatkan pembangunan produk baharu dan penambahbaikan produk yang sedia ada. Bahagian fungsi yang apa? Penyelidikan dan pembangunan RD. Dan last sekali, aktiviti yang dilakukan oleh penjual dan pembeli bagi tujuan yang menukarkan barang dan perkhidmatan dengan menggunakan alat perantaraan yang sah. Apa dia? Bahagian fungsi yang apa dia? Pembelian. Okey, kita tengok betul ke salah. Jadi betul lah apa yang kamu belajar minggu lepas. Cikgu harap semua masih ingat lah. Okey. Cikgu nak kita tengok video ni, lepas tu kaitkan dengan subtopik yang kita akan belajar pada minggu ni. Victory. Okay. I'm still hungry. I wonder if I could make my own pizza.
Speaking of that, speaking of this, you. Oh, yummy. Brilliant. I paid good money for one of these. Oh, there's an idea. Ta-da! Pizza big. Pizza big. They're really large. Pizza big. They're really good. Oh, pizza big. Oh. Pizza bean. Oh, yes, yes. Okay. Pizza bean. Now, I'll go there. Thank you. Thank you. Bye. Hello, pizza bean. Thank you. Pizza bean. Yes. Thank you. Yes, yes. No, carry on. Thank you. Thank you. Right, yes. Right, I'll be activated. Yes, I will. Yes, I'm right. Bye. Oh. Excellent. At the rope, yes. Thank you. Bye. Delivery time. Boleh tak kaitkan? Semua masih ada ke? Ada. Ada. Okey, apa yang video ni, berkaitan video ni dengan topik yang kita belajar? Tak tahu. Apa dia? Tak tahu. Tak tahu. Okey, yang first, dia buat apa? Dia jual apa? Pizza. Makanan. Makanan kan? Jadi first sebelum dia jual makanan tu, dia ada buat apa? Betul tak dia beli barang semua tu? Betul. Betul kan? Nampak semua tepung dia beli, betul tak? Betul. Lepas tu dia bakar. Jadi tu bahagian fungsian apa? Pengeluaran. Betul. Okey, yang tu satu. Yang kedua, ada tak dia photostat kertas? Dia macam mempromosikan apa? Makanan. Betul. Jadi mempromosikan makanan tu, dia bahagian fungsian apa? Pemasaran. Betul. Lepas tu dia ada hantar tak makanan yang dia buat dekat customer? Pengagihan. Betul. Dia ada dapat duit tak? Tak. Dia macam puluh duit tak? Lepas tu customer ambil barang ada tak? Ada. Yang tu bahagian fungsian apa? Jualan. Jualan. Dan yang terakhir, dia ada jawab-jawab call tak? Ada. Khidmat pelanggan. Okey, jadi semua topik yang kita akan belajar ada ditunjukkan dalam video ni. Tapi kelemahan video ni ada satu. Apa dia? Nampak tak? Dia buat kerja seorang-seorang. Penat tak dia? Penat.
Jadi kat situ kita boleh nampak lah apa kepentingan bila sesebuah syarikat ni dia mengagihkan perniagaan tu mengikut bahagian fungsi masing-masing. Jadi orang yang berbeza buat bahagian pemasaran, orang yang berbeza buat bahagian pengagihan. Jadi kat situ boleh perniagaan boleh berjalan lancar, betul tak? Betul. Jadi tak ada yang penat-penat kan? Betul. Dapat duit banyak tapi sorang-sorang jadi penat kat situ sebab itulah adanya bahagian fungsian ni. So, okay. Yang ada minggu lepas yang kita dah belajar kan? Kat sini pilih 5 lagi bahagian fungsian yang belum kita belajar, yang kita akan belajar hari ni. Pengeluaran kita dah belajar ke belum? Belum. Belum. Jadi kita akan belajar hari ni sumber manusia kita dah belajar belum? Dah. Dah, yang berkaitan dengan apa? Siapa ingat? Yang berkaitan dengan manusia, yang berkaitan dengan pekerja, betul ke? Ke sumber manusia ni dia bahagian kira-kira duit? Ada siapa-siapa nak jawab tak? Dennis nak jawab tak? Dia macam interview tu. Kan, semua yang berkaitan dengan pekerja lah. Bahagian ni yang akan uruskan. R&D apa? Kita ada bincang minggu lepas. Jadi kita dah belajar lah kan? Berkaitan dengan apa? Pembangunan produk baru dan penambahbaikan produk yang sedia ada. Betul. Jadi nak buat pembaharuan lah untuk packaging ke apa semua. Nanti kita akan menyelidik dan membuat satu penyelidikan lah sebelum menghasilkan produk baru tu. Pentadbiran berkaitan dengan apa? Kita dah belajar ke belum? Pentadbiran dia ada main. Dia adalah yang utama. Betul tak? Dah. Kita dah belajar kan? Dia adalah utama. Jadi pengeluaran ni semua bagi dokumen dekat pentadbiran. R&D pun semua bagi dokumen apa semua dekat pentadbiran. Dia lah yang menghandle, yang menjadi kepala untuk semua bahagian fungsian ni. Jualan kita belum masuk lagi kan? Belum. Jualan belum, pemasaran belum, khidmat pelanggan belum kan? ICT dah, pengagihan belum ke dah? Belum. Jadi apa je kita tak belajar lagi ni? Tadi awak dah cakap pengeluaran semua tu. Yang kita tengok dalam video tu semua yang kita tak belajar lagi lah. Pengeluaran, pemasaran, pengagihan, jualan, khidmat pelanggan. Okey, betul. Hari ni kita akan, ingat tak lagi cikgu suruh awak buat audio tu? Kita akan dengar hari ni lah. Yang first adalah pengeluaran. Okey, pengeluaran. Okey, pengeluaran adalah proses menghasilkan barang melalui proses transformasi yang menukarkan input
kepada output bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Aktiviti pengeluaran dapat dilaksanakan dengan cekap dan dapat mengurangkan kos bagi tujuan memaksimumkan keuntungan. Okey, sebelum kita dengar pembentangan kawan-kawan awak ni, cikgu nak tanya, apa yang awak faham dengan pengeluaran ni? Dia proses transformasi kan, input kepada output. Jadi apa yang awak faham? Macam pizza tadi, bagi contoh yang sama bagi pizza tadi. Macam mana kau? Dia macam dari bahan mentah, Kemudian, kemudian dia macam dia masak pizza tu. betul. Lepas tu, jadilah pizza, betul tak? Betul. Daripada bahan mentah, apa bahan mentah untuk pizza ni? Siapa pernah buat pizza? Apa dia? Dia punya dough. Kot. Dough dia diperbuat daripada apa? Tepung jagung. Tepung. Betul, tepung jagung. Tepung kan? Tepung. Lepas tu tomato ada kan? Sos cili. Lepas tu ada cheese yang suka cheese tu. Jadi itulah adalah input. Jadi proses transformasi ni apa? Yang kita uli-uli dia tu lah. Yang ada, kalau ada mesin tu, mesin yang bentukkan dia, yang kacau-kacau jadi dough, lepas tu bentukkan dia, lepas tu bakar dalam oven, lepas tu output ni barang yang dah siap lah, kiranya pizza lah kan. Macam tu. Okay, jadi kita dengar apa yang kawan awak akan bentangkan. Fungsi pengeluaran. Poin pertama, menghasilkan barang dan perkhidmatan. Kefahaman saya ialah barang perkhidmatan yang kita keluarkan haruslah memenuhi aspek dan standard kualiti yang ditetapkan. Which means barang yang kita keluarkan itu memenuhi standard kualiti oleh pengguna dan pembeli. Betul tak? Betul. Betul. Yang kedua, memenuhi keperluan dan kehendak. Output yang dihasilkan iaitu barang dan perkhidmatan akan dipasarkan untuk memenuhi keperluan dan kehendak kepada pengguna dalam pasaran. Which means, barang yang kita keluarkan itu memenuhi cita rasa, keperluan dan kehendak pembeli dan pengguna. Betul tak? Ada tak orang nak jual benda yang pengguna tak nak? Tak ada. Tak ada. Kan? Tak ada kan? Semua yang pelanggan minta. KFC pun sama kan? Pizza, apa je yang tak? Tak ada. Cikgu rasa memang tak ada lah. Kalau ada pun macam tak laku lah kot sebab dia tak memenuhi keperluan dan pengguna kehendak tu. Yang ketiga, Poin nombor 3, menurunkan input kepada output. Perancang yang menjalankan proses transformasi input yang terdiri daripada tanah, buruh, teknologi dan bahan mentah untuk menghasilkan output. So, tanah, bahan-bahan mentah dihasilkan and then dia proses transformasi itu dia jual untuk pengguna. betul. Macam yang cikgu cakap tadi, betul tak? Macam yang semua faham. Okey, dalam bahagian fungsian ni dia akan ada 3 proses atau lebih dikenali dengan proses kawalan. Itu kawalan awalan, kawalan semasa dan kawalan selepas. Okey, kita dengar dulu apa yang kawan awak akan bentangkan. Poin nombor 4, kawalan awalan. Kawalan awalan dilakukan adalah untuk memastikan semua bahan atau input berada dalam keadaan baik dan berkualiti sebelum proses informasi dimulakan seperti mesin dalam keadaan baik. Bahan mentah yang berkualiti dan tenaga
tenaga kerja yang mencukupi. So sebelum proses dan make sure input dia semua elok. Ini baru dia boleh proses informasi. Faham tak apa dia kawalan awalan ni? Faham tak? Faham. Dia betul tak? Dia pengawalan sebelum apa-apa contoh kalau pizza tadi, contoh dia akan tengok bahan mentah dia cukup tak, staff dia cukup tak, macam tu. Jadi kawalan sebelum benda tu berlaku. Okey. Kita masuk untuk kawalan semasa. Ada 3, kawalan pengeluaran, kawalan utility mesin dan kawalan staff. Poin nombor 5, kawalan semasa. Pengurus bahagian fungsian pengeluaran dalam sebuah perniagaan juga turut bertanggungjawab untuk melaksanakan kawalan semasa yang terdiri daripada kawalan pengeluaran, kawalan utility mesin dan kawalan staff. Kawalan pengeluaran. Kawalan pengeluaran berperanan untuk memastikan proses pengeluaran berjalan lancar. Selain itu, kawalan ini juga akan membantu mengatasi masalah yang timbul dalam pengeluaran dengan segera. Untuk kefahaman, kawalan pengeluaran ini berperanan untuk memastikan proses pengeluaran ini berjalan dengan lancar. So jangan ada orang yang berperanan lah untuk memastikan proses pengeluaran berjalan dengan lancar ni. Dan itu kawalan ini juga akan membantu mengatasi masalah yang timbul dalam pengeluaran dengan segera. Orang ini juga akan mengatasi masalah yang timbul dalam pengeluaran dengan secepat yang mungkin. Betul. Contoh dia, masa tengah-tengah buat tengah buat pizza, cikgu guna contoh yang samalah, senang nampak sebab tadi awak dah tengok kan. Masa tengah-tengah buat pizza, tiba-tiba doh dia tak cukup. Jadi kawalan semasa bahagian kawalan pengeluaran yang akan handle. Kawalan utility mesin. Kawalan utility mesin memainkan peranan dengan memastikan peralatan dan mesin dalam keadaan baik, mengawal penggunaan mesin, membaiki mesin dengan segera jika berlaku kerosakan dan menyedia mesin secara konsisten dan berkala. So point ni dia bagi tahu dia memainkan peranan make sure peralatan mesin dalam keadaan yang okey, baik. Kalau rosak perbaikan enggak. Betul tak? Faham tak? Faham? Faham. Okay. Kawalan staff. Yang terakhir untuk kawalan semasa. Kawalan staff berperanan untuk memastikan semua staf bekerja secara efektif, efisien dan fokus pada sasaran pengeluaran serta memastikan jumlah tenaga buruh mencukupi. So kawalan staf ni dia peranan dia untuk bekerja secara selektif dan kena fokus 100% benda yang sasaran pengeluaran. Kena ada energi yang cukup. Betul. Jadi kalau ada staff sakit macam mana tu? Dia kena tukar kerja ke macam mana? Buang dia. Boy, buat terus. Bagi dia rehat, panggil kerja lain. Macam tu lah kawalan semasa. Ataupun akan ada yang backup tempat dia tu. Maknanya tak akan seorang yang sakit tak akan menjejaskan pengeluaran semasa untuk buat doka apa, dia tak akan, contoh sehari kena siapkan 10,000. Jadi disebabkan seorang yang sakit, dia orang lain kena handle, jadi kawalan semasa ni dia yang akan kawal macam mana nak selesaikan masalah tu untuk membolehkan 10,000 pizza tu dikeluarkan dalam masa sehari. Okey, yang terakhir. Fungsi pengeluaran. Poin pertama, menghasilkan barang. Poin yang kedua,
memenuhi keperluan dan kehendak. Output kawalan selepas pengeluaran merupakan pemeriksaan kualiti terakhir bagi memastikan produk yang dihasilkan berada pada standard yang betul. Selain itu, kawalan ini juga berfungsi membuat pemeriksaan produk sama ada secara manual atau automatik dan membuat pemeriksaan kualiti. Which means, selepas saja proses ini, mereka akan memeriksa kualiti untuk dijualkan atau dikeluarkan bagi memastikan produk yang dihasilkan berada pada standard yang betul. Selain itu, kawalan ini juga berfungsi membuat pemeriksaan produk sama ada secara manual atau automatik dan membuat pemeriksaan kualiti. Mereka akan pastikanlah sama ada produk ini secara manual ataupun automatik. Jadi, kawan awak dah bentangkan, jadi cikgu nak seorang wakil untuk terangkan macam mana apa yang dimasukkan dengan apa yang kawan awak bentangkan. Apa yang kawan awak masukkan, contoh. Bagi contoh. Contoh pizza tadilah, contoh. Cikgu bagi contoh cikgu dulu, lepas tu awak guna contoh yang lain tau. Okey, kalau untuk pizza tadi, kalau kawalan selepas ni, dia macam sebelum pizza tu dihantar kepada customer, dia akan periksa dulu. Pizza tu okey tak? Masak sempurna tak? Ada bahagian-bahagian yang tak cukup tak? Kat situ. Jadi kawalan selepas ni dia akan check lah semua tu sebelum dihantar kepada pengguna. Jadi, seorang wakil bagi contoh tersendiri apa yang awak faham. Dia check sebelum keluarkan barang tu. Contoh? Contoh. Baju. Baju. Buku. Dia jahit, lepas tu nanti dia terima balik dengan teliti, kemas ke tak? Betul. Jadi kita terus, jadi betul-betul faham lah kan. Jadi kita terus untuk bahagian fungsian yang berikutnya. Okey, bahagian fungsian pemasaran. Suatu aktiviti mencipta nilai barang, penentuan harga, promosi dan pengedaran produk bagi menggalakkan berlakunya pertukaran yang dapat memenuhi keperluan pengguna dan mencapai objektif organisasi. Okey, kat sini apa yang awak faham? Dia macam nak bagi mempromosikan perniagaan dia. Betul. Tapi mempromosikan dia ada, dia baru satu, ada lagi 4 cara. Okey. Tujuan dia adalah untuk melakukan pertukaran. Melakukan pertukaran yang macam mana? Antara produk tu, antara penjual dengan pembeli. Lepas tu, yang kedua, barang atau perkhidmatan sampai cepat. Sampai cepat ni macam mana? Pastikan pengedaran produk lah. Kiranya post tu contoh kalau macam mana? Kalau pizza kan ada runner yang akan hantar. Ada pekerja dia. Dia akan bagi perkhidmatan tu untuk memastikan barang perkhidmatan tu cepat sampai. Lepas tu mencipta permintaan. Mencipta permintaan ni macam mana? Dia buat promosi. Jadi macam tu. Bila buat promosi semua, jadi permintaan akan tinggi lah kan. Harga murah, siapa je yang tak nak? Macam tu. Lepas tu merancang aktiviti pemasaran. Jadi strategi macam mana nak tarik orang untuk dapat tengok kebaikan, dapat tengok apa yang kita jual tu. Okey. Peranan dia
sebelum tu pengurus pemasaran ni dia akan membentuk strategi pemasaran yang terdiri daripada dua, iaitu sasaran pasaran dan campuran pemasaran. Okey, cikgu nak awak terangkan apa yang awak faham pasal sasaran pasaran ni? Dia Sasaran pasaran. untuk melakukan pertukaran. Tukaran. Yang fungsi tujuan bahagian fungsian pemasaran tu kan. Dia apa entah. Dan tujuan dia untuk melakukan pertukaran antara dua pihak. Pembeli dan penjual. Jadi betul lah. Jadi kiranya awak nak cakap yang sasaran pasaran ni adalah kita sebagai penjual kan. Pembeli tu adalah sasaran pemasaran. Betul tak awak nak cakap macam tu? Betul. Jadinya sasaran pasaran ni dia merupakan individu ataupun kumpulan yang akan membeli ataupun bakal ataupun pembeli yang sedia ada. Dia bakal membeli ataupun yang pelanggan biasa ada. Jadi bahagian fungsian pemasaran ni dia akan menentukanlah siapa sasaran pasaran ni. Kemudian bahagian pemasaran juga dia akan membuat strategi campuran pemasaran 4P yang cikgu cakap lah. 4P. Apa dia 4P tu? 4 orang. Cikgu nak seorang 1P. Produk, Lagi? Price. Lagi? promosi, Lagi? pengedar, Place. Tempat. Yes. Okey, apa yang dikatakan dengan produk tu? Produk ni dia merangkumi keputusan berkaitan dengan penyelidikan dan pembangunan produk baru, ujian produk, perancangan perumusan produk, pembukusan produk dan jaminan produk. Dia macam bila kita nak buka syarikat, lepas tu kita kena make sure kita kena ada produk, betul tak? Kalau tak buka syarikat nak jual apa? Kita kena ada something untuk kita jual. Betul tak? Jadi produk tu lah yang dimasukkan dalam pemasaran campuran ni yang wajib ada untuk buka perniagaan. Kemudian price. Price ni harga kan? Menentukan. Jadi bahagian fungsi pemasaran dia akan tentukan berapa harga sesebuah produk yang nak jual. Ataupun kalau bukan produk perkhidmatan lah. Berapa, contoh cikgu bagi contoh hotel lah. Berapa per malam yang dia nak ni, harga per malam untuk sewa hotel tu. Macam tu. Faham tak? Faham. Faham. Kemudian harga, price, promotion. Promotion ataupun promosi dia melibatkan aktiviti memberitahu pelanggan tentang sesuatu barang atau perkhidmatan yang ada melalui pengiklanan, promosi jualan, publicity. Okey, cikgu rasa kalau untuk promosi ni awak semua pernah nampak di Facebook ke, di media sosial lah berkaitan dengan promosi ni. Pernah nampak tak? Pernah. Pernah. Contohnya apa? Bagi cikgu. Makanan. Dia macam tunjuklah apa kelebihan dia, berapa ni kan. Kan kalau dekat Facebook lah contohnya, kita scroll je wajib ada yang menjual, yang mengiklankan produk dia tu. Betul tak? Betul. Kalau dekat TikTok sekalipun kan, kalau dia buat tarian ke apa-apa wajib ada pegang something yang dia nak jual. Jadi yang tu pun orang panggil promosi. Pernah tengok tak? Pernah. Pernah kan? Ada kan? Cakap-cakap ni konon-konon tak nampak. Benda tu lah dia panggil promotion. Okey, yang terakhir adalah pengedaran ataupun pengagihan. Merupakan aktiviti untuk memastikan barang atau perkhidmatan sampai kepada pengguna.
Okay lah. Space lah. Kiranya dia pastikan tempat tu orang boleh pergi. Cikgu bagi contoh lah. Contoh, cikgu buka KFC dekat luar bandar yang tak ada perkampungan. Rasa-rasa orang boleh pergi tak kat situ? Tak. Ramai tak? Tak. Jadi dia ambil bahagian fungsian pemasaran ni, dia akan cari lokasi yang betul-betul ramai orang ada kat situ. Jadi bila ramai orang ada, memang banyaklah permintaan kat situ, betul tak? Betul. Betul. Okay. Cikgu nak minta tolong seorang bacakan peranan bahagian fungsian pemasaran ni. Tak nak baca ke? Seorang je. Baca apa? Baca ni peranan dekat sini ni. Saya. Okay. Pengurusan bahagian fungsian pemasaran berperanan untuk mewujudkan dan meningkatkan permintaan. Selain itu, pihak pengurusan juga bertanggungjawab untuk mengenal pasti sasaran pasaran. Bahagian ini juga berperanan untuk menjalin hubungan dengan pengguna setia. Pengguna setia merupakan pengguna yang membeli barang dan perkhidmatan secara berterusan. Okay. Jadi betul kan? Peranan-peranan bahagian fungsian pemasaran. Jadi kat sini, cikgu terangkan jugalah mengemas kini antara lainnya. Mengemas kini dan mempromosikan barang dan perkhidmatan yang ditawarkan dalam pemasaran, dalam pasaran macam cikgu cakap lah, promosi, dikemas kini apa yang boleh, apa yang tak boleh. Lepas tu menghasilkan dan mengedarkan barang publicity seperti katalog untuk pelanggan mudah. Contoh perniagaan tu dia jual apa, jadi dia keluarkan katalog contohnya. Jadi pelanggan akan tahu apa item-item produk yang dijual. Okay, lepas tu mendapatkan dan mengemas kini profil pelanggan sedia ada untuk membuat sasaran pasaran. Jadi contohlah kalau kita menjual dalam talian, kita akan ada kontak. Bila contohlah bagi link, lepas tu ada orang check kita, ada orang masuk link tu, jadi kita, sebagai penjual kita akan simpan nombor tu untuk kita jadikan sasaran pasaran. Yang tu yang dimasukkan untuk mendapatkan dan mengemas kini profil pelanggan sedia ada. Lepas tu mempromosikan barang dan perkhidmatan melalui pelbagai cara pengiklanan dan kaedah promosi. Macam cikgu cakap lah tadi, Facebook, TikTok, IG, dalam TV pun banyak kan. Sekarang wow shop semua tu adalah mempromosikan barang dan perkhidmatan semata-mata. Okey, last sekali adalah menjalankan penyelidikan pasaran untuk mendapat maklum balas. Dia make sure lah pelanggan dia suka ke tak. Jadi kalau macam pelanggan ada yang tak suka, contoh KFC lah, dia keluarkan produk baru, lepas tu dia dapat tahu yang pelanggan tak suka. Contoh sos dia, ayam dia terlampau kecil, jadi dia menjalankan penyelidikan dan bila dia tahu ramai yang tak suka, dia membuat penambahbaikan. Okay. Kemudian bahagian fungsian pengagihan. Yang ni kawan awak akan bentangkan jugalah. Okay, kita dengar je. Assalamualaikum cikgu, nama saya Alisha Nabila. Saya akan sambung penerangan tadi yang kawan saya Ifah. Saya akan menerangkan tajuk bahagian fungsian pengagihan, iaitu peranan bahagian fungsian pengagihan. Kejap. Poin 2.9 bahagian fungsian pengagihan. Pengagihan ialah barang atau perkhidmatan yang diagikan oleh peniaga yang dapat diterima oleh pengguna mengikut tempat dan masa yang tepat serta berada dalam keadaan yang baik. Tujuan bahagian fungsian pengagihan. Tujuan bahagian fungsian pengagihan dibentuk adalah untuk memastikan setiap barang yang dikeluarkan dapat diterima oleh pengguna mengikut tempat
masa yang betul. Selain itu, bahagian ini juga perlu memastikan pemilihan setiap saluran agihan perlu bersesuaian dengan jenis barang yang hendak dipasarkan. Bahagian ini juga akan memastikan pengangkutan yang digunakan juga bersesuaian dengan barang yang hendak diagihkan agar tidak berlaku pembaziran masa dan kos. Contohnya, merancang perjalanan, menentukan lokasi dan destinasi penghantaran. Contoh pengagihan barang, memastikan kenderaan tidak pulang dalam keadaan kosong, iaitu dengan membawa barangnya dengan dihantar dan dikutip. B. Peranan bahagian fungsian pengagihan. Bahagian fungsian pengagihan memainkan beberapa peranan seperti memastikan barang disimpan dengan lebih baik dan dilabel sebelum dihantar pada waktu yang tepat. Selain itu, bahagian ini juga berperanan untuk memeriksa semua barang yang ditempatkan bertindak jika terdapat perbezaan atau kesilapan. Bahagian fungsian pengagihan juga melibatkan aktiviti pengumpulan, pengangkutan dan pengedaran barang. Bahagian fungsi agihan turut berperanan untuk melengkapkan dokumen penghantaran, menyediakan degal pergerakan kenderaan dan menyelesaikan masalah proses pengagihan. Saluran 1, pengeluaran ke pengguna. Jenis saluran ini dikenali sebagai saluran pemasaran langsung. Pengeluar memasarkan barang secara terus kepada pengguna akhir. Saluran agihan ini tidak melibatkan bahan tengah. Contoh, barang dan perkhidmatan yang dipasarkan menggunakan saluran agihan ini ialah barang yang tidak tahan lama seperti barang pertanian, barang bernilai tinggi seperti kapal terbang, barang tempahan khas seperti pakaian, perkhidmatan profesional seperti khidmat doktor dan guaman. Saluran 2, pengeluar peruncit pengguna. Saluran agihan ini hanya melibatkan satu orang setengah sahaja. Pengeluar memasarkan barang kepada peruncit dan peruncit akan menjual barang kepada pengguna. Jenis barang yang sesuai diagihkan menggunakan saluran agihan ini ialah barang yang memerlukan khidmat, nasihat pakar dan barang tahan lama. Saluran agihan ini wujud apabila peruncit membeli secara besar-besaran untuk terus daripada pengeluar. Contoh, barang yang diagihkan melalui saluran agihan ini ialah barang kosmetik, tayar, alat elektrik dan pakaian. Assalamualaikum cikgu, nama saya Arisha Nabila. Saya akan sambung penerangan tadi yang kawan saya, Ifah. Saya akan menerangkan tajuk bahagian fungsian pengagihan, iaitu peranan bahagian fungsian pengagihan. Saluran ketiga iaitu pengeluar, pemborong, peruncit dan pengguna. Jenis saluran ini mengandungi dua pihak pengantara iaitu pemborong dan peruncit. Pemborong berperanan membeli barang daripada pengeluar secara pukal dan memecah pukal dalam kuantiti kecil untuk dijual kepada peruncit. Peruncit akan menjual barang kepada pengguna mengikut permintaan pengguna. Jenis barang yang sesuai digunakan dalam saluran agihan ini adalah barang keperluan harian. Barang keperluan harian macam seperti barang dapur iaitu gula, beras. Yang seterusnya, saluran keempat iaitu pengeluar, ejen, peruncit dan pengguna. Jenis saluran ini melibatkan ejen dan peruncit sebagai pengantara. Pengeluar akan melantik ejen untuk memasarkan dan mengedarkan barangnya kepada peruncit. Pengeluar akan membekalkan barangnya kepada ejen untuk diagihkan kepada peruncit. Peruncit pula akan menjual barang diperoleh daripada ejen kepada pengguna. Jenis barang yang sesuai yang nak agihkan saluran keempat ini iaitu pakaian berjenama, buku dan majalah. Saya akan bacakan sedikit tentang ringkasan peranan bahagian fungsian agihan. Pertama, memastikan barang disimpan dengan baik dan dilabel sebelum dihantar pada waktu yang tepat. Memeriksa semua tempahan dan bertindak jika berlaku perbezaan. Melengkapkan penghantaran dokumen. Menyediakan jadual pergerakan kenderaan. Menyelesaikan masalah proses pengagihan.
memenuhi kekurangan bekalan yang berlaku di sesuatu lokasi, mengambil dan mengagihkan tempahan seperti yang ditetapkan. Terakhir sekali, membantu fungsi lain seperti pengeluaran dan jualan dalam mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh organisasi. Sekian, terima kasih. Okey, faham tak? Faham. Faham. Jadi cikgu bagi contoh dan cikgu nak awak buat nyatakan saluran berapa. Okey, untuk barang yang memerlukan perkhidmatan profesional seperti khidmat doktor dan guaman, saluran apa? Saluran 1. Pengeluar pengguna. Sebab kita nak contoh kalau profesional ni, kita macam kena pergi klinik dulu, lepas tu dapat ubat, terus dapat dekat kita. Betul tak? Betul. Betul. Jadi nampaklah kat situ. Daripada pengeluar kepada pengguna. Tak ada orang tengah lah kiranya. Lepas tu untuk menjual barang-barang yang berjenama tinggi. Berjenama. Kereta contohnya. Saluran agihan yang keberapa? Dua. Kedua. Berjenama. Kalau yang kedua tu dia melibatkan orang tengah. Lepas tu dia barang kosmetik, tayar, elektrik dan pakaian. Jadi untuk yang barang-barang yang berjenama ni, buku, majalah, dia melibatkan ejen. Jadi kalau ada ejen, dia saluran keberapa? 4. Betul. Kalau peruncit, pengeluar ke peruncit kepada pengguna ni contoh dia apa? Peruncit. Betul. Kedai runcit pun dia ambil daripada pengeluar juga kan. Lepas tu dia jual kepada pengguna. Pasaraya Giant, saluran keberapa? 3. Giant, Tesco. Betul. Pengeluar kepada pemborong, kepada peruncit dan pengguna. Jadi Giant tu dia bawah pemborong. Dia menjual dalam kuantiti yang banyak. Lepas tu peruncit membeli dengan dia. Lepas tu pengguna akan membeli dengan peruncit. Macam tu. Faham kan subtopik ni? Faham. Ada yang terus? Okay. Assalamualaikum cikgu, nama saya. Yang kedua last. Jualan. Bahagian fungsi jualan. Bermasuk suatu transaksi yang memberi dan memberi manfaat bersama kepada nanti sambung.
Boleh tak cikgu sambung? Boleh? Okey. Jadi, cikgu nak tanya, apa yang kamu semua faham pasal bahagian fungsian jualan ni? Tak tahu. Dia macam memenuhi permintaan pelanggan. Dia kalau dekat pasar raya, dia duduk dekat bahagian mana? Dekat mana? Bahagian Bahagian yang dapat duit daripada penjual, pembeli? cashier tempat tu lah. Jadi dia adalah orang yang wajib tahu semua yang berkaitan dengan produk ataupun perkhidmatan. Kalau dekat pasar raya, dia kat cashier kan, maknanya dia tahu berapa harga sebenar, ni kegunaan apa, duduk dekat bahagian mana. Jadi bila customer bila customer tanya, dia tahu macam mana nak jawab. Dia akan berkomunikasi, berinteraksi dengan customer. Tu kalau pasar raya. Kalau contoh hotel, dia yang jadi bahagian check-in hotel tu, betul tak? Dia yang tahu bilik apa yang masih kosong, bilik mana yang masih kosong, apakah perkhidmatan yang ditawarkan oleh hotel tersebut, betul tak? Betul. Jadi dia adalah orang yang paling rapat dengan pembeli ataupun pengguna.
Tujuan dia adalah untuk apa? Untuk memastikan jumlah sasaran jualan ini tercapai, memastikan pekerja mengetahui dan memahami undang-undang yang melindungi pengguna serta memahami jenis perniagaan yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Cikgu beritahulah dia tahu semua pasal produk pasal perkhidmatan telah. Lepas tu menjawab pelbagai soalan pengguna dan mempengaruhi pengguna untuk membeli. Dia kalau contoh nak nampak macam kalau menjual online, kita akan berinteraksi dengan apa? Contoh, awak nak beli nak beli baju online lah. Awak akan kontak dengan siapa? Awak akan hubungi dengan siapa? Penjual. Penjual. Jadi penjual tu akan cerita tak? Ada saiz apa? Macam mana? Ada. Ada kan? Jadi awak transfer duit, awak bayar duit online pun dekat siapa? Akaun siapa? Penjual. Okey, betul. Jadi peranan dia apa? Untuk menjawab pertanyaan pelanggan. Dia membuat jualan bersemuka dan atas talian. Kalau nak nampak lebih jelas, kalau bersemuka ni yang bila kat pasar raya tu kita terserempak yang tengah duk promote tu tu. Nampak tak? Biasanya ada satu gerai kecil dia akan tanya nak ni tak? Lepas tu dia kalau jual minyak wangi tu dia akan sapu minyak wangi kat tangan kan. Dia bagi tahu semua. Betul tak? Nampak tak? Pernah nampak tak? Pernah. Jadi tu adalah tugas bahagian fungsian jualan lah. Lepas tu kita beli dekat siapa? Dekat dia juga kan. Bila dah berjaya dia mempengaruhi kita pula wangi lah, betul lah wangi, mempengaruhi kan apa yang dia cakap tu kan. Jadi kita pun beli dengan dia. Berlakulah proses pertukaran. Kita ambil barang, dia dapat duit. Macam tu. Tu namanya jualan. Okey, lepas tu menyediakan sebuah harga atau jualan jangkaan harga. Lepas tu melakukan rundingan, diskaun dan terma jual beli dan memberi nasihat teknikal. Jadi, menerusi contoh yang cikgu bagi tu, awak nampak dengan jelas tak apa bahagian fungsian untuk jualan ni? Tu masih kabur-kabur lagi? Nampak. Okey, nampak. Kita pergi ke bahagian fungsian yang terakhir iaitu khidmat pelanggan. Okey. Masuk khidmat pelanggan adalah keupayaan dan kebolehan organisasi perniagaan dalam menyampaikan produk untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan melebihi daripada tahap yang mereka harapkan, dan perkhidmatan diberikan secara berterusan dan konsisten. Kalau dekat pasar raya, dekat mana khidmat pelanggan ni ada? Tak tahu. Ada tempat tu. Dia ada tempat Dia khas macam kat satu tempat tu. Jadi bila kita tak tahu apa-apa, kita akan pergi kat dia. Betul tak? Betul. Kalau mall yang besar kan, dia ada kat tengah-tengah, kita lalu, kita tak tahu surau kat mana. Jadi kita tanya dia, betul tak? Betul. Jadi itulah bahagian fungsian khidmat pelanggan dia. Tujuan dia adalah untuk memberi khidmat yang baik kepada pelanggan, meletakkan pekerja yang sesuai dan berkelayakan di bahagian ini, melantik pakar teknikal untuk memberi nasihat terperinci dan maklumat kepada pelanggan. Jadi memang orang yang betul-betul layak je lah ada kat situ. Dia tak boleh orang yang malu, dia tak boleh macam tu. Bila orang malu duduk kat situ, bila customer tanya, surau kat mana? Jadi macam tu. Jadi tak boleh. Dia kena orang yang betul-betul layak. Jadi peranan dia adalah untuk menjawab sebarang pertanyaan daripada pelanggan dan menyediakan pakar bagi memberikan maklumat yang berkaitan dengan sesebuah perniagaan. Jadi faham tak khidmat pelanggan tu macam mana? Faham. Jadi habislah topik kita kat situ. Jadi macam cikgu bagi tahu dalam WhatsApp tadi, cikgu ada buat satu permainan. Dia merangkumi satu topik tujuan dan peranan bahagian fungsian. Jadi jawab betul-betul. Pemenang dia akan dapat hadiah. Okey.
Buka aplikasi Quizzes dekat Google. Nanti cikgu bagi kod. Kalau dah buka bagi tahu. Ada 11 soalan sahaja yang merangkumi 11 bahagian fungsian dalam organisasi perniagaan. Jadi yang ada kat dalam ni pun orang yang sama masa ada dekat kelas cikgu minggu lepas. Jadi cikgu harap semua boleh jawab lah. Boleh faham, boleh nampak. Okey. Dah buka belum? Dah. Dah. Kod dia 505682. Make sure empat-empat orang ada dekat dalam ni. Orang dah masuk. Lagi 3. Macam mana? Masuk macam mana? Tekan join code ni. Dah pergi Quizzes ke belum? Kat Google. Kat Google. Keluar je Google Meet. Boleh tak? Kalau tak boleh cikgu bagi kat Lini jugalah. Boleh tak? Tapi yang dah masuk ni. Saya Arisha. Okay. 2 orang lagi. Boleh tak? Ke tak boleh? Kod dia 505682. Ke tak boleh masuk? Boleh. Boleh. Dah ada ke? Dah masuk dah? Saya dah. Masuk dah. Masuk dah. Dia ni selain dia slow.
Cikgu nampak Hairi dengan Alisha, yang lain boleh cuba masuk. Nanti paparan ni akan keluar kat sini. Awak jawab je lah kat situ. Nanti cikgu akan kawal, tengok markah awak daripada paparan skrin ni. Good luck. Ifah pun dah masuk. Lah. Risha mendahului. Dennis tak ada kat sini. Hairi dah betul 1. Alisha dah 2 soalan betul. Kalau salah nanti diulang balik, jangan risau. Jawab je. Alisha mendahului. Hairi nombor 2. Wow. 4,000 dah poin dia. Oh, Ifah dah mendahului dengan 50 markah kat depan Hairi.
Kita main sampai 1.50 untuk kita tentukan siapa pemenang. Alisha mendahului. Cepat-cepat, ada 2 minit lagi. Wow, semua betul Bahagian fungsi dan pengurusan kewangan terbagi kepada 4 pihak. Okeylah, kita tunggu 2 minit lagi untuk Ifah dengan Heidi selesaikan. Alisha je dah siap. Saya siap dah. Dah siap? Heidi dah siap. Okey, Ifah seorang lagi.
Okey lagi Fa. Go, go, go. Okey, tempat pertama Alisha. Tempat kedua Ifa dan tempat ketiga Hairi. Nanti lepas kelas PM cikgu dapatkan hadiah. Cik. Hadiah apa tu rahsia. Okey. Nanti PM cikgu nanti cikgu beritahu. Okey. Jadi, Saya betul 8 je. apa dia? Saya betul 8 je. Betul apa? Tak apalah, nanti boleh buat balik. Cikgu buka sampai hari Khamis. Okey, apa yang kamu semua dapat hari ni? Kita belajar apa hari ni? Kita belajar bahagian fungsi jualan. Jualan, Pengeluaran, pengeluaran, Pemasaran. khidmat pelanggan, pengagihan, penagihan dan last sekali Pemasaran. pemasaran. Betul. Jadi semua faham tak bahagian-bahagian yang kita belajar hari ni? Faham. faham, Alhamdulillah. Jadi kalau semua faham, sebelum tu betul lah. Cikgu nak merumuskan apa yang kita buat hari ni lah. Apa yang kita buat hari ni, mula-mula kita imbas kembali apa subtopik yang kita belajar pada minggu lepas, iaitu pentadbiran, pembelian, ICT, R&D, kewangan dan sumber manusia. Lepas tu cikgu tunjuk video untuk awak kaitkan antara video tersebut dengan topik yang kita akan belajar, iaitu video Mr. Bean. Kat situ kita boleh nampak bagaimana Mr. Bean tu dia membuat pemasaran, bagaimana dia membuat pengeluaran, bagaimana dia membuat pengagihan, lepas tu jualan dan macam mana dia membuat khidmat pelanggan ni. Lepas tu kita masuk untuk bab pengeluaran kan. Lepas tu kita masuk pengeluaran, lepas tu pemasaran, pengagihan, jualan dan khidmat pelanggan. Jadi dua topik kawan awak buat audio pembentangan, jadi kita boleh faham kat situ dengan apa yang diterangkan. Lepas tu cikgu terangkan juga 3 lagi topik yang berkaitan, yang selain daripada 2 topik yang awak terangkan lah, iaitu khidmat pelanggan, jualan dengan pemasaran. Jadi lepas awak dah tahu semua yang kita belajar hari ni, cikgu nak awak buat satu pertemindah ringkas tentang topik dan tujuan, topik, tujuan dan tugasan bahagian fungsian ni. Satu kertas je. Dalam satu kertas tu ada 11 bahagian fungsian yang sangat-sangat ringkas. Bila awak tengok kertas tu awak boleh tahu bahagian ni buat apa, bahagian ni buat apa. Cikgu tak nak awak buat tujuan ke peranan, tapi cikgu nak awak buat apa yang awak faham tentang bahagian fungsian tu. Jadi boleh faham tak arahan cikgu? Boleh. Boleh. Jadi hantar, kalau cikgu suruh hantar hari Ahad ni boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, itu sahajalah. Sampai sini sahaja kelas kita pada hari ini, pada minggu ni. Kita jumpa lagi 2 minggu akan datang kan? Minggu depan cuti, betul tak? Ke tak cuti minggu depan? 31 Ogos. Salah, nanti cikgu bagi tahu balik. Okey.
Sampai kat sini sajalah kelas kita pada hari ni. Terima kasih sangat-sangat sebab bagi kerjasama untuk kita main game, bagi contoh yang buat kita faham semualah. Okay, terima kasih semua. Okay, terima kasih Terima kasih cikgu. Bye.